bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini sahabat-sahabat semua, gempar seluruh rakyat Malaysia dan juga penyokong-penyokong Pertikaian Nasional, Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua, apabila dikatakan KJ bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, merah matalah geng sapu bersih, sahabat-sahabat semua. Ya, ini agak mengejutkan. Dan yang pastinya, yang terkejut besar ekoran tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput Khairy Jamaluddin ke dalam dialog ekonomi semalam adalah Bersatu dan juga Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi sudah pasti yang yang pastinya terkejut adalah Presiden Bersatu yang mau sangat KJ ini untuk masuk bersatu sehingga menawarkan jawatan tertinggi buat KJ Khairy Jamaluddin, dan kita tahu pastinya juga merah mata berapi lah. Siapa ini Muhyiddin Yassin ya, apabila Khairy Jamaluddin duduk semeja dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, bekas Naib Chancellor UKM Datuk Seri Johari Ghani, dan juga ya beberapa individu lain, sahabat-sahabat semua. Ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama, ya, apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin kongsikan kenyataan ini atau detail ya untuk isu ini untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan dengan bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan juga ahli ekonomi serta pakar industri petang tadi untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara. Tidak dapat dipastikan peranan yang dimainkan Khairy dalam pertemuan itu. Khairy dipecat oleh UMNO pada akhir Januari yang dilihat sebagai langkah menyingkirkan pengkritik Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Naib Presiden UMNO Johari Ghani yang sebelum ini juga menjadi Menteri Kewangan II semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak turut hadir. Dalam hantaran di Instagram, Anwar berkata, pertemuan itu adalah sebahagian besar daripada usaha berterusan kerajaan untuk mencari idea dan juga pandangan daripada semua lapisan masyarakat mengenai ekonomi negara. Perbincangan itu turut menyentuh bidang pertumbuhan baharu dan kaedah untuk memperkukuhkan ekosistem pelaburan. Katanya, segala pandangan yang dikongsikan pastinya akan digunakan untuk membentuk naratif ekonomi badani yang sedang dirangka bagi mencorak hala tuju ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang, katanya. Pada Isnin lalu, Anwar berkata, naratif ekonomi madani akan dilancarkan pada Ogos sebagai panduan untuk hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas. Individu lain yang turut hadir ya mesyuarat itu ialah pengerusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia Muhammad Afendi Nurwawi, pakar ekonomi Dr. Nungsari Ahmad Radi, pengarah Institut Pembangunan Kemajuan Inklusif Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Nur Azlan Ghazali, dan juga Ketua Setiausaha Khazanah Johan Muhammad Merikan dan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi Nur Azmi Diron. Anwar menambah, ya, pakar ekonomi yang hadir pada mesyuarat hari ini bertujuan bahwa kerajaan mempunyai masa yang terhad untuk mengatasi cabaran yang membelenggu ekonomi negara bagi mengembalikan Malaysia ke landasan yang betul. Tamai lagi, saya faham sebarang reformasi atau pembaharuan memerlukan disiplin dan juga kesabaran. Ia juga memerlukan keyakinan serta keberanian untuk melakukan perkara yang baharu dan membuat keputusan yang berat untuk kepentingan rakyat dan juga negara. Namun kerajaan ini tekad dan akan bekerja keras untuk memacu pertumbuhan yang inklusif dan mampan. Pertumbuhan ekonomi bukan tentang angka semata-mata, tetapi mesti menggarap keperluan serta kehendak rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, itu dia terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya kita boleh lihat, inilah yang membezakan membezakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan Perdana Menteri yang sebelum ini. Yang mana kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim membelakangkan semua perbedaan politik, perbedaan pahaman dan sebagainya.
demi untuk membangunkan ekonomi negara kita pada hari ini yang memang sukar, yang memang hebat tentangan dan juga cabarannya sahabat-sahabat semua. Dengan itu kita boleh nampak seperti mana Khairy Jamaluddin yang walaupun sudah dipecat daripada UMNO dan juga sering mengkritik kerajaan, tetapi turut serta di dalam mesyuarat ini untuk membincangkan dan memberi pandangan berkaitan dengan ekonomi negara kita pada hari ini. Nah, ini sahabat semua, betapa besarnya hati seorang Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sanggup duduk semeja mesyuarat bersama seperti individu-individu ini demi kelangsungan ataupun pertumbuhan ekonomi negara kita. Yang paling pentingnya adalah untuk menjaga kebajikan rakyat di luar sana. Tidak perlu keras hati seperti pemimpin ataupun Perdana Menteri sebelum ini yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan parti mereka sendiri sahabat semua tanpa memikirkan rakyat di luar sana. Tapi berbeza pandangan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sehingga rakyat di luar sana tersenyum hari ini apabila KJ khususnya duduk semeja bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membincangkan perkara dan juga memberi pandangan berkaitan dengan ekonomi negara kita. Wow, besar bezanya sahabat-sahabat semua. Ini bukan satu kecil untuk melakukan perkara ini seseorang perlu untuk membelakangkan dan juga membuang segala keegoan, membuang segala kesombongan demi apa? Demi untuk kesejahteraan Malaysia, demi untuk rakyat, dan yang paling pentingnya untuk membangunkan ekonomi kita yang gagal ditangani ataupun gagal dipulihkan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini seperti Kerajaan Perikatan Nasional sahabat-sahabat semua. Yang mana kita lihat fokus mereka hanyalah untuk terus kekal berkuasa. Fokus mereka untuk merebut jawatan, kuasa dan juga wang ringgit, tetapi tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perlu diingatkan sahabat semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim belum ada menerima sebarang gaji allowance sebagai Perdana Menteri maupun Menteri Kewangan. Dan katanya, ini antara kata-kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang tidak mahukan gaji, tetapi Datuk Seri menyatakan beliau akan mengambil gaji selepas ekonomi negara kita pulih seperti sedia kala sahabat-sahabat semua. Inilah pemimpin yang berjiwa besar, yang mahu untuk memberi fokus sepenuhnya untuk membangunkan ekonomi negara kita sekali lagi. Jadi sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mungkin karena mereka tidak punya karena otak mereka tertinggal di atas dasar Laut Cina Selatan. Alright, sesampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.